Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Watammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan tentang mengenai kesempurnaan taubat dan syarat-syaratnya. Kita baru sampai pada perbincangan tentang tajuk ni lah. Tajuk di mana kita diajar supaya menyempurnakan setiap amalan kita ini. Antara amalan yang kita kena buat dalam hidup kita ni ialah bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Di sana ada beberapa syarat dalam kita minta ampun pada Allah ini, supaya amalan yang kita buat ini ataupun taubat yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sambung pada muka surat 1022 tersebut. 1022 pada muka surat tersebut lah. Kita berhenti membicarakan tentang mengenai contoh yang diberikan oleh Tuhan kita ini. Seterusnya marilah kita membincangkan mengenai hal puasa. Soal pada perenggan yang kedua tersebut lah, di mana kita Alhamdulillah, di mana kita diajar supaya membincangkan tentang, cuba kita lihat tentang mengenai puasa. Puasa yakni bagaimana kalau kita meninggalkannya. Kalau sekiranya kita meninggalkan puasa tersebut, bagaimana keadaannya? Yakni bagaimana kalau meninggalkan puasa, manakala itu meninggalkan puasa itu dalam keadaan yang berpergian dan belum diqadai lagi, atau sengaja berbuka dengan jalan makan ataupun minum ataupun apa sahaja yang membatalkan puasa, ataupun lalai berniat dalam hati di waktu malamnya kemudian belum diqadai, maka semuanya itu hendaklah diteliti beberapa hari kekurangannya, berapa hari kekurangan terhadap puasa tadi, dan berapa jumlah seluruhnya. Semuanya itu memerlukan penelitian dan ijtihad yang bersungguh-sungguh agar tidak berkurang sedikit pun, sekalipun hanya sehari. Kemudian wajiblah ia memenuhi kekurangan yang sudah ditinggalkan tadi. Itulah cara sebaik-baiknya untuk kesempurnaan taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang diajar dalam agama lah. Pada kitanya, bila macam contoh solat, sebelum daripada ni, bila kita meninggalkan solat, kita nak suruh sempurna balik qada solat kita tadi, ialah kita diajar supaya perhatikan betul-betul berapa yang kita tinggalkan solat. Demikian juga puasa. Bila kita tinggalkan puasa ni, kalau sekiranya kita tinggalkan puasa, berapa yang disebut dengan kadar puasa kita yang pernah kita tinggalkan. Itu cara kita nak sempurnakan taubat kita lah. Kena perhati betul-betul berapa hari yang kita tak niat, kemudian berapa hari yang tak sempurna puasa kita sebelum daripada kita meninggal dunia, sebelum daripada kita qada, kita menghadap depan Allah. Kalau kita menghadap depan Allah dalam keadaan yang kita ada lagi tertinggal puasa kita, maka tak sempurnalah taubat kita. Kesempurnaan taubat ni maknanya bila kita telah qada segala yang pernah kita tinggalkan sebelum daripada ni, termasuk dengan sembahyang, termasuk dengan puasa yang disebut contoh puasa tadi. Manakala amalan itu berkaitan dengan hal zikir pula, maka wajiblah dihitung seluruh hartanya. Kalau sekiranya amalan yang kita tinggal tu terlibat dengan amalan zikir, misal contoh, cuba kira banyak mana harta kita dan berapa jumlah tahunnya
sejak itu ia memiliki harta yang sudah cukup nisabnya tadi. Maksudnya, bukan zikir dalam hal zakat, bukan hal zikir. Ini contoh dia sebutnya. Kalau amalan tadi amalan puasa, demikian amalan zakat, maka wajib dihitung seluruh harta kita. Wajib kita kira balik. Ini di antara kesempurnaan taubat lah, untuk menjadikan taubat kita ni betul-betul diterima di sisi Allah. Cuba kita kira banyak mana harta seluruhnya dan berapa jumlah tahunnya sejak ia memiliki harta yang sudah cukup nisabnya tadi. Dengan menghitung semua jumlah tadi, wajiblah ditunaikan beberapa yang dimaklumi sesuai dengan harta yang ada di dalam miliknya dan menjadi tanggungannya. Kalau dalam bab zakat lah, tadi dia sebut satu-satu. Bab semayang, cuba kira betul-betul berapa kali kita tinggal solat. Kemudian dalam bab puasa, berapa hari kita tinggal puasa, kira betul-betul. Kemudian dalam bab zakat, cuba kira harta benda kita, start daripada kita memiliki harta sampailah pada saat yang kita dewasa ini. Untuk mempercakapkan hal zakat dan mengetahui pula bagaimana yang semestinya, maka akan panjanglah uraian mengenai itu, dan memerlukan angan-angan, memerlukan angan-angan yang menyeluruh dan memuaskan. Maksudnya kita fikir balik yang lepas-lepas, berapa lama, berapa banyak, kemudian semua tu kena hitung betul-betul. Dan di samping itu wajib pula bertanya pada para alim ulama yang betul-betul memahaminya. Alim ulama ni ada bahagian yang faqih dalam bab zakat, ada yang faqih dalam bab harta, dalam bab puasa, ada yang faqih dalam bab faraid dan sebagainya. Ulama-ulama ni tak semuanya dia faqih, semua dia alim, semua dia ada bidang-bidang masing-masing lah, bidang masing-masing. Tanya di kalangan orang yang betul-betul memahaminya, bagaimana cara mengeluarkan dan bagaimana penunaian sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam itu sendiri. Ini cara tuan kita bila tanya tentang sempurnanya yang disebut dengan taubat tadi, ialah penelitian yang bersungguh-sungguh terhadap satu urusan yang kita tertinggal dalam hidup kita. Misalnya contoh bab semayang, demikian juga dalam bab puasa, demikian juga dalam bab zakat. Kemudian 3 contoh yang diberi tadi, kita bukan sekadar itu, kita perlu rujuk kepada para alim ulama. Tengok pada para alim ulama macam mana yang perlu kita lakukan. Alim ulama tu pula kena pastikan alim ulama yang tahu khusus dalam bidang-bidang tersebut. Kadang-kadang kita dalam bidang alim ulama ni ada yang dia bidang umum tapi dia tidak mendetail. Ada yang dalam keadaan yang detail, macam doktor lah. Kadang-kadang kalau kita pergi jumpa doktor, ada doktor umum, ada doktor yang spesialis dalam bidang dia, dalam bidang tulang, dalam bidang telinga, dalam bidang yang disebut dengan kanser dan seumpamanya. Jadi yang kita ni, dalam urusan kita ni, kena jumpa dengan spesialis. Kena tanya alim ulama yang betul-betul memahami, yang khusus terhadap agama ini sendiri. Ada pun yang berhubungan dengan masalah haji. Haji, dalam masalah haji pula. Tadi yang disebut dengan dalam zakat, ini masalah haji. Maka apabila dalam sesuatu tahun seseorang itu telah kuasa melaksanakannya, lagi pula tidak ada halangan dalam berpergian untuk melaksanakan haji, maka aman dalam perjalanannya, sedangkan dia tidak pergi, dan kini pula telah menjadi manusia yang tidak mempunyai sesuatu yang cukup untuk mempergunakan sebagai bekal. Dulu dia pernah ada harta, tapi sekarang dia tak ada dah harta. Dulu dia boleh buat, tapi sekarang dia tak boleh buat. Dia panggil demikian di kalangan manusia. Maka kewajipan menunaikan haji itu tetap menjadi tanggungannya. Orang yang demikian. Maknanya kadang-kadang orang ni kan, dia ada masa dia senang, cukup lengkap. Tapi waktu senang tu dia sibuk pergi ke Hollywood, Bollywood.
Dia sibuk tak pergi menunaikan haji. Kemudian tiba-tiba jatuh muflis. Dia satu hari, waktu tu dia dah wajib lah. Sekarang dia dah jatuh muflis. Susah. Kemudian tak ada duit dan sebagainya. Adakah tertanggal kewajipan dia dahulu? Ataupun dia dah tak ada dah kewajipan untuk menunaikan haji? Tuan kita kata, wajib dia pergi menunaikan haji juga. Wajib. Di saat ini. Kerana apa dia? Kerana dulu dia pernah cukup syarat-syarat untuk dia melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba waktu mana dulu tersebut, dia tak pergi buat. Dia dah boleh buat dah. Tiba-tiba tak buat juga. Maka, tak sempurnalah pada diri dia taubat. Kalau dia taubat. Lalu macam mana cara dia? Dia kena laksanakan juga. Sebaliknya, manakala sudah tidak kuasa melakukan sebab ia dalam keadaan kekurangan, maka sebaiknya dan sudah sewajibnya ia bekerja mencari harta yang halal saja sekadar cukup untuk bekal kepergian dia untuk melaksanakan haji. Orang yang macam ni sekarang dia dah turun dah, jatuh dah. Dulu dia kontraktor besar, misal contohnya. Tapi dia ada harta yang banyak. Duit ni berjuta-juta dalam akaun bank. Sekarang dia tak jadi lagi kontraktor. Dia dah tak ada kerja. Tak ada lagi projek dalam hidup dia. Dulu dia wajib. Sekarang dia dah tak ada harta tersebut. Macam mana nak buat pada diri dia? Dia mesti bekerja. Walaupun bekerja di restoran, kerja tukang sapu, untuk cari balik duit, biar dengan cukup, dengan kadar yang dia pergi boleh menunaikan haji, dia kena pergi. Kalau tidak, dia taubat dia tak sempurna. Taubat dia tak sempurna. Manakala ia tidak mempunyai pekerjaan yang dapat diandalkan. Kalau dia cari kerja, tak ada juga kerja. Jadilah kerja, buatlah. Banyak kan sekarang ni, orang nak kerja ni, tapi di kalangan kita ni, dia malas. Dia tetap berbaloi nak buat kerja. Daripada dia tak dapat langsung, daripada dia dapat sikit, dia lebih rela tak dapat langsung. Nah, ni ramai orang kita demikian. Perangai orang kita kan. Dalam dia cari kerja, dalam dia nak dapatkan kerja, dia tanya kerja gaji berapa? 700, 800, 1200. Oi, dia kata, gaji minimum sekarang ni pun 1500. Dia sebut demikian. Padahal dia malas. Dia malas untuk dia nak menunaikan yang disebut dengan tanggungan tadi. Maka di waktu tersebut, dia menjadi satu pada diri dianya. Dia rela untuk dalam hidup dia untuk menjadi kosong. Dia rela untuk dia tak dapat apa-apa. Menjadi wajib pada diri dia untuk diri dia bekerja. Walaupun dalam keadaan yang dia ni, gaji dia sikit, walaupun dalam keadaan macam mana pun, dia kena usaha untuk dapatkan juga yang disebutkan dengan harta benda tadi. Ni nak sebutnya dalam bab haji lah. Sempurnanya taubat orang yang dah ada dah yang disebut dengan tanggungan dia untuk melaksanakan haji, tiba-tiba dia tak buat haji di waktu itu. Suatu hari dia jatuh miskin. Kemudian adakah terbatal tanggungan dia tadi? Tak terbatal. Dia wajib juga untuk melaksanakan haji. Dia kena cari kerja. Walaupun kerja tu gaji kecil. Orang Melayu kita ni, saya sebut tadi, ramai jenis, dia kata gaji kecil sangat, tak berbaloi nak buat kerja. Akhirnya dia pilih apa dia? Rela tak ada gaji langsung daripada buat kerja. Ni ada juga orang kita demikian. Dia rela tak ada apa-apa. Dia duduk saja-saja. Orang tanya kenapa? Dia kata saya belajar jauh, saya ada PhD, saya ada doktor, saya ada dan sebagainya. Tapi kerja yang ada tak berbaloi gaji dia dengan dan status yang ada pada diri saya. Ini pun satu penyakit. Yang ni nampak sangat pemalas dalam hidup kita, dan Islam larang. Islam larang. Carilah kerja, walaupun kerja tu gaji macam mana pun, asal kamu kerja. Daripada kamu duduk saja-saja, dia kata daripada dia kata dapat gaji kecil, lebih baik duduk saja-saja. Rela dia jadi demikian. Padahal tanggungan dia tak tertunai. Tak tertunai tanggungan yang disebut dengan haji tadi. Kerana apa dia? Kerana dia terlalu sibuk mencari kerja-kerja yang bagi diri dia nak sesuai dengan kehendak nafsu dia, dibandingkan dengan yang dia laksanakan dalam hidup dia tersebut.
Kerja ni banyak. Kalau tidak, takkanlah orang luar negara datang ke negara kita. Orang luar negara kan datang, kaya-kaya. Bangladesh. Orang Bangladesh. Sekarang jadi Datuk Bangladesh. Jadi Datuk dah Bangladesh dia. Bila kita tanya, ada 7 stesen minyak. Ada 7 stesen minyak yang dimiliki olehnya. Ada seorang tersebut Bangladesh. Dia mula datang di Malaysia kita ni, dia basuh kereta je. Kerja dia basuh kereta. Sekarang dia menjadi tokek kereta. Tokek kereta. Dia boleh jual kereta-kereta ni. Nak sebutnya, dulu dia hanya datang, mula-mula datang tak reti cakap Melayu. Tak reti. Cakap Malaysia ni pun orang ketawa je lah. Tapi dia buat. Akhirnya dia jumpa customer. Customer dia sebut, kalau ada orang nak beli kereta ni, dia kata, kamu deal dengan saya. Dia pun ambil nombor telefon, dia jual kereta yang second ini, kereta peringkat yang kedua ini. Kemudian dia jual, dapat komisen. Lama-lama sekarang jadi tokek pemilik kereta yang mewah untuk meniaga kereta-kereta yang lain. Kita berjumpa demikian. Tapi orang kita rela duduk kat rumah daripada buat kerja. Akhirnya isteri dia yang bekerja, dia tak bekerja. Duduk rumah, layan Netflix kat rumah. Layan Facebook kat rumah, layan TikTok kat rumah. Dia sendiri tak buat kerja, padahal tenaga dia telah dibazirkan. Orang kita kan, mengikut kajian kita hanya guna lebih kurang 10% je tenaga kita. 90% lagi kita bazirkan dengan kerja yang sia-sia. Ini yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Patutnya kita kena guna 100% tenaga kita ni untuk mendapatkan kejayaan hidup di atas dunia ini sendiri. Tapi sayang, kita tak. Manakala ia tidak mempunyai pekerjaan yang dapat diandalkan dan harta pun tidak memiliki, maka boleh saja ia meminta kepada orang lain seperlunya belaka, iaitu yang dapat diperolehi daripada zakat ataupun sedekah. Kalau dia kata, kerja pun tak ada ustaz, kerja pun tak ada, saya puas masuk minta itu kerja, tak kiralah kerja menyapu sampah ke apa ke, dia sebut demikian, tak ada, maka dia bolehlah ambil duit zakat. Disebutnya untuk menyempurnakan yang disebut dengan taubat dia tadi. Dia boleh ambil duit zakat, dia boleh ambil yang disebut dengan sedekah, yang disedekahkan oleh orang, dan tujuannya hanyalah untuk menunaikan haji. Ini ingat betul-betul Ada orang tanya, boleh tak guna duit zakat untuk pergi menunaikan haji? Ada juga orang tanya, boleh tak ambil duit sedekah untuk menunaikan haji? Jawapan dia boleh. Kerana tanggungan dia dahulu, dia memang wajib menunaikan haji. Tiba-tiba waktu mana wajib tu dia tak buat. Kemudian dia bergerak, masa dia jadi muflis. Dia jadi susah. Kemudian di waktu itu, benda macam mana dia nak sempurnakan yang lepas? Dengan cara dia buat kerja, kemudian kerja tak jumpa, tak ada dan sebagainya. Masa dia nak mati dekat dah ni. Masa nak mati ni, dia jangan mati dalam keadaan dia tak tunai haji. Kalau dia mati dalam keadaan tak tunai haji, berdosa besar dalam hidup dia. Berdosa besar dia. Kerana dia pernah Allah bagi pada diri dia masa untuk dia buat haji, tapi dia tak buat masa tersebut. Duit banyak. Kan ada kan orang kita ni kaya raya. Dia boleh je pergi dengan package. Dia pergi package. Package dia boleh bayar 120,000. Dia boleh bayar. Dia ada duit waktu tersebut, tapi dia tak pergi. Kemudian sampai dia susah, dia cari kerja tak jumpa juga. Lalu dia bagi tahu pada orang, saya perlu duit zakat untuk nak menunaikan haji. Saya perlu duit sedekah untuk menunaikan haji saya, tanggungan saya sebelum daripada ni. Lalu orang pun bagi pada dia. Lalu dia boleh kena pergi sesegera mungkin. Tapi jangan pergi dengan package 120,000. Pergilah dengan apa dia, muassasah yang mencukupi untuk dia melaksanakan haji. Itu cara demikian. Kan dia tunggu pula, duit tak cukup lagi 120,000, tak boleh pergi lagi. Akhirnya dia tak pergi menunaikan haji. Padahal tanggungjawab dia ialah dulu lagi kesempurnaan
taubat ni dia kena sempurnakan dengan cara demikian. Solat ada cara dia, kemudian puasa ada cara dia, zakat ada cara dia, haji ada cara dia untuk nak jadikan kesempurnaan terhadap taubat yang kita bincangkan ini. Dan tujuannya hanyalah menunaikan haji yang sebetulnya sudah wajib dan atas dirinya tetapi belum dilakukan. Tiba-tiba telah jatuh melarat. Namun begitu apabila dapat mengusahakan bekal itu dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, maka itulah yang sebaik-baiknya dilakukan dalam hidup. Ini maknanya sebelum kita mati ni sempurnakan taubat kita. Itu kaedah yang diajar dalam agama lah. Maknanya kita ni biar taubat tu bukan taubat yang main-main. Kena faham betul-betul dalam hidup kita ni taubat yang sesempurna mungkin. Biar Allah terima taubat yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Jangan sampai peringkat kita ni sibuk dalam hidup kita, terlupa untuk nak taubat. Dan taubat kita ni pula biar sempurna. Itu yang disebut oleh Tuhan kita ni. Kemudian hanya saja perlu dimaklumi, mengapa sampai dikatakan boleh meminta-minta. Kita kena faham ya. Ada orang kata, Allah nak minta-minta pergi menunaikan haji. Ada orang tanya kan. Padahal tak perlulah nak minta-minta. Ada orang sebut demikian. Nak pergi haji ni, waktu mana kemampuan kami. Orang yang berkemampuan. Orang yang tak berkemampuan tak boleh tunaikan haji. Orang akan jawab demikian. Kita jawab, betul lah tak berkemampuan sekarang. Tapi dulu saya pernah berkemampuan. Kena maklum kepada orang ramai. Saya pernah diberi peluang oleh Allah untuk menunaikan. Tiba-tiba waktu mana dulu saya senang, saya kaya, saya tak buat dosa saya. Jadi oleh demikian boleh tak minta-minta dengan orang? Minta ni tolonglah bagi sikit pada saya dalam 100-200 ringgit. Orang ni jumpa dengan orang ni bagi lagi. Kenapa? Saya nak pergi menunaikan haji. Orang minta-minta macam tu. Kita pula jangan buruk sangka dengan dia. Jangan buruk sangka. Buat haji tak perlu minta-minta. Kita sebut demikian. Orang yang ada kemampuan baru boleh menunaikan haji. Jawab balik pada orang tersebut. Dulu saya pernah berkemampuan. Saya tak tunaikan waktu mana saya berkemampuan dahulu. Cara taubat yang diterima di sisi Allah, saya mesti usaha juga untuk menunaikan haji sekarang. Faham kan konsep ni? Jangan pula kita salah faham pula. Kita kata boleh ke minta-minta nak pergi menunaikan haji? Kena faham beginilah konsep dia. Maka sebabnya dibolehkan ialah kerana yang tersebut sudah pernah berkewajipan haji. Lagi pula perlu diingat bahawasanya manakala orang yang telah berkewajipan itu lalu meninggal dunia sebelum dia menunaikan haji, maka ia mati dalam keadaan maksiat kepada Allah SWT. Kalau kita pernah berkemampuan, pernah Allah dah bagi dah rezeki. Macam saya cerita tadi lah, kita ni jadi kontraktor. Kemudian waktu ada jadi kontraktor yang kaya-kaya, dapat projek juta-juta, untung pun juta-juta. Tiba-tiba kita tak pergi tunaikan haji. Sibuk dalam hidup kita, sibuk dengan meeting sana, meeting sini. Orang melaksanakan haji pun tak sempat pergi kita. Padahal kita boleh je untuk daftarkan dan kita boleh pergi pun. Tiba-tiba kita pun satu hari bankrupt, jatuh perniagaan kita. Dan bila jatuh perniagaan kita tersebut, dah jatuh perniagaan kita ni, kita usaha bekerja walaupun gaji sikit tak apalah, nak kumpulkan duit, nak menunaikan haji, tanggungjawab kita tadi. Kemudian duit tak cukup, kerja pun tak boleh, tak cukup. Dibenarkan dalam Islam mengambil duit zakat ataupun duit yang kita boleh minta-minta dengan orang, supaya bagilah peluang untuk saya qada balik haji yang saya tertinggal dahulu. Dalam keadaan demikian, kalau saya mati dalam keadaan saya tak tunaikan haji ni, saya mati dalam keadaan maksiat pada Allah. Allahu Akbar. Dosa lah, mati dalam keadaan dosa. Ini faham tu konsep. Kan lepas pada ni tengok orang datang berjumpa dengan kita, dia bagi tahu, tolong bagi duit sikit, saya nak
saya nak buat haji. Kita pun paling tu. Haji boleh minta-minta ke? Haji tak perlu minta-minta lah. Orang yang berkemampuan baru menunaikan haji. Dia pun jawab balik, tak, saya dulu pernah berkemampuan. Tapi waktu mana saya berkemampuan itu, saya tak tunaikan haji. Kalau saya mati dalam keadaan saya tak tunaikan haji, saya sedang berbuat maksiat pada Allah. Dosa dalam hidup saya. Tolong bantu saya untuk saya tunaikan tanggungjawab saya kepada Allah. Boleh tak boleh? Boleh. Kalau ada duit zakat, boleh bagi tak pada orang ni? Boleh. Tuan kita ni sebut boleh. Hukum dia. Nak suruh jelaskan pada diri kita ni. Jangan kita anggap bahawa orang yang datang minta dengan kita untuk menunaikan haji itu orang bodoh. Jangan. Orang yang cerdik dah tu. Orang yang tahu tanggungjawab dia. Yang dia tak terlaksana dahulu, sekarang dia nak melaksanakan tanggungjawab tadi. Boleh faham ke tu? Konsep dalam kita dengan haji. Beza kalau kita tinggal solat, beza taubat dia. Kemudian kalau kita tak keluarkan zakat, beza taubat dia. Kalau kita tak tunaikan puasa, tak melaksanakan ibadat puasa, beza cara kita taubat. Cara taubat ni tidak sama, tidak satu je, tidak. Tapi berbezanya dosa kita, kesilapan yang kita lakukan, berbezalah cara taubat. Dan nak suruh jadi sempurnanya taubat kita tadi, mestilah kita mendetaili. Detail betul-betul. Macam semayang, berapa rakaat kita pernah tinggal dalam hidup kita. Macam puasa, berapa hari yang kita tinggalkan. Macam yang disebut dengan, kita kena ambil kira semua. Konsep orang yang tinggalkan puasa ni, orang tak berniat puasa, misal contohnya. Orang yang dia sengaja tinggalkan puasa, ataupun dia terbatal tengah-tengah dia puasa. Banyaklah konsep terbatalnya puasa tak diterima di sisi Allah. Ingatlah juga bahawasanya kelemahan ataupun ketiadaan kuasa melakukan haji, padahal sudah cukup syarat kewajipan, maka sama sekali kewajipan itu tidak akan gugur. Artinya tetap merupakan beban yang wajib menjadi tanggungan sampai di akhirat nanti. Sebab dalam hidup kita ni, Allah akan jadikan satu ketika naik je kedudukan kita dalam hidup kita. Pernah kita akan jadi kaya, jadi kemuncak kekayaan dalam hidup. Kemudian lepas tu Allah turunkan. Ni graf. Ada orang yang turun tu pakai, dia turun mati terus dia. Ada orang yang dia naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik balik, kemudian dia turun balik. Graf perjalanan hidup manusia ni sendiri. Dalam hidup kita ni, ulama-ulama sebut Allah akan jadikan miskin dan Allah jadikan kaya. Tak ada orang yang Allah jadikan dia hidup ni jadi miskin sepanjang masa. Susah macam-macam. Statik jarang sangat berlaku. Hidup ni kebanyakan manusia ni Allah jadikan dia akan jadi naik senang. Kemuncak dia senang tu Allah turunkan balik dia. Turunkan dia jadi susah. Kemudian ada orang yang dia turun tu turun Yuna mati terus dia. Ada orang yang bila dia naik kemuncak, kemudian dia turun, Allah bagi peluang dia naik lagi dalam hidup dia. Naik turun dalam hidup dia. Maknanya dia ni Allah jadikan pada dia ujian sepanjang masa dia hidup. Dia naik, kemudian dia senang, menjatuh, kemudian naik balik, kemudian senang, jatuh balik, kemudian naik lagi dia. Panjang umur dia. Kekayaan dalam hidup. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dalam hidup kita ni ada 5 masa yang Allah bagi dan 5 masa yang Allah akan rentak. Irtanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 masa sebelum datang 5 masa. Ini cara demikian. Dan hadis Rasulullah sebut demikian. Syababaka qabla haramik. Orang muda, kamu rebut masa kamu muda. Sebelum bila? Sebelum kamu jatuh tua. Yang ni sekali je Allah bagi. Sekali je. Muda, kemudian muncak muda, tua. Jangan harap muda balik. Jangan harap kita jadi muda balik. Kecuali kita boleh jadi muda balik ni bila? Kita boleh jadi muda balik dalam hidup kita ni. Bila kita sampai di akhirat. Bangun di pada mahsyar, muda kembali. 33 tahun semua umur kita.
Bangun di saat mana usia kita 30-an semua. Tu bila di pada mahsyar lah. Lebih muda lagi bila? Bila kita dalam syurga. Dalam syurga ni, lagi lama kita hidup, lagi muda. Lagi lama hidup, lagi muda. Lagi lama kita dalam syurga, muda. Menjadi begitu dalam hidup dalam syurga. Tapi di dunia ni tak. Allah jadikan muda sekali je. Sebelum kamu jatuh tua. Bila lagi dalam hidup kamu kena rebut. Warinaka qabla fakrik. Waktu mana kamu kaya, sebelum kamu jatuh miskin. Ni, orang kaya, jangan ingat dia kaya sampai bila-bila. Dia akan dimiskinkan oleh Allah. Dia akan jatuh miskin. Sebelum fakrik. Maknanya, nikmat kaya ni, tak selama-lama dalam hidup kamu. Ada orang kata, dia kata, saya Ustaz, harta benda ni banyak. Tak pernah kurang dalam hidup saya. Waktu mana dia kata tak pernah kurang dalam hidup dia tu, dia sedang berhadapan dengan kemiskinan. Dia sedang berhadapan dengan kemiskinan dalam hidup. Sebab apa dia? Dia boleh jadi miskin terhadap saudara mara. Kawan-kawan dia tak datang dah dekat dengan dia. Allah akan miskinkan dia dengan pengaruh-pengaruh dia. Semakin tak ada pengaruh dalam hidup. Orang kaya ni Allah jadikan begitu. Beza dengan orang ada ilmu. Orang ada ilmu, lagi tua, lagi bernilai. Orang kaya, lagi tua, lagi orang benci. Itu beza dipanggil. Orang yang ada ilmu, lagi tua dia, lagi soleh dia, lagi orang muliakan dia. Tapi orang kaya, lagi tua dia, lagi orang menyampah dia. Lagi orang menyampah. Bila lah mamak ni nak mati? Bila dah orang tua ni nak mampus? Dia akan jadi macam tu. Ada je mulut orang. Sebab orang sedang tunggu ni harta dia ni, bila nak dimiliki. Itu jadi demikian. Ilmu tak ada. Orang tak boleh nak memiliki ilmu dia. Mati dia ilmu. Itu beza. Sebab tu dalam Islam ni, dia ajar jangan kita memperbanyakkan harta, tapi memperbanyakkan ilmu. Islam dia ajar demikian. Dalam hidup kita ni, kalau kita banyakkan harta, lagi ramai orang doakan kemiskinan hidup kita. Lagi ramai orang benci, orang menyampah dengan orang kaya-kaya. Orang kaya yang tak beriman pada Allah lah. Biar kita menjadi kaya yang semakin dekat dengan Allah. Kadang-kadang kan kita dengar motor-motor besar kan. Motor-motor yang motor exhaust dia bunyi wom malam-malam tu kan. Malam-malam dengar kita ada satu taman. Kalau dia masuk tu, dengar satu taman motor dia ni. Orang akan kata apa dia? Bilalah mamak ni nak mati. Orang akan baca doa untuk dia ni. Tapi bila orang alim datang, orang yang saleh datang, kawasan taman tersebut dan sebagainya, semua orang akan menghargai dia. Semakin tua dia, semakin saleh dia, semakin dekat dia dengan Allah, masa tersebut semakin dia dekat dalam hidup dia dan kemuliaan dalam hidup dia. Sebab tu Rasulullah kata, rebut masa ni. Masa bila lagi kamu kena rebut? Wa faragaka qabla syughlik. Waktu mana lapang sebelum kamu disibukkan. Ini masa Allah akan tarik dari kita. Kemudian bila lagi dalam hidup kita, waktu mana kamu apa dia? Sihataka qabla saqamik. Kamu sihat sebelum kamu jatuh sakit. Dan akhir sekali wa hayataka qabla mautik. Waktu mana kamu hidup sebelum kamu dimatikan oleh Allah. Itu cara demikian. Dan kesempatan itu Allah akan bagi pada setiap orang. Semua orang Allah akan bagi. Kesempatan jadi kaya ni Allah bagi tak? Bagi. Cuma dia tak perasan dia sedang kaya. Dia tak perasan. Ni kesempatan yang Allah bagi. Waktu tu Allah jadikan dia kewajipan untuk tunai haji. Dia tak pergi tunai haji. Bila dia tak pergi tunai haji, satu hari nanti dia dah jatuh miskin lah. Dia cari kerja tak dapat. Kerja tak ada. Dia usaha. Tapi masa haji semakin dekat. Ni boleh jadi tahun terakhir dalam hidup dia atas dunia. Lalu dia nak tak nak, dia terpaksa pergi jumpa dengan orang tertentu dengan pusat zakat. Saya pernah diberi peluang oleh Allah untuk menunaikan haji, tapi saya tak pergi waktu tersebut. Saya perlu qada haji ni. Saya minta duit zakat. Boleh tak bagi pada saya sikit untuk saya menunaikan haji? Saya nak minta siapa-siapa yang boleh derma untuk saya tunaikan haji. Disuruh dalam Islam ke begitu? Ya. Islam suruh untuk menyempurnakan taubat kamu, untuk kamu jadi apa dia? Kamu telah qada terhadap
masa yang kamu pernah kena pergi, tiba-tiba kamu tak pergi, lalu sekarang kamu kena qada sebelum kamu mati. Kalau kamu mati di saat mana kamu tak tunaikan haji itu, kamu mati dalam keadaan bermaksiat pada Allah. Itu tanda taubat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian itulah jalan penelitian dalam hal segala macam ketaatan, dan dengan cara itu pula lah cara untuk menyelesaikannya. Tuan kita ni ajar demikian. Kini marilah kita memperbincangkan sebentar perihal macam-macam kemaksiatan. Banyak kan atas dunia ni orang buat maksiat. Macam-macam gaya kemaksiatan ini. Kemudian mula-mula perlu kita maklumi bahawasanya seorang itu wajib memperhatikan. Yang pertama dalam setiap amalan kita ni kena fokus sikit. Jangan kita ni hidup hanyut dia, jangan. Bila kita hidup ni, kita kena perhatikan, meneliti dan menyedari dengan sungguh-sungguhnya. Maksudnya fokus, berfokus. Hidup ni jangan hidup dalam keadaan tak berfokus. Jangan. Hidup ni kena perhati betul-betul. Setiap langkah-langkah kita, setiap usaha kita, setiap kerja kita, jangan terjerumus ke dalam maksiat pada Allah. Tu jangan. Setiap benda yang kita buat lah dalam hidup kita ni, kena perhati betul-betul. Kalau tidak, kita buat dosa. Anak-anak yang belajar kan, mak ayah dia bagi duit untuk dia pergi belajar. Tiba-tiba dia cuai terhadap duit tadi. Dia asyik beli top up je tiap-tiap hari. Misal contoh dalam hidup dia, dia buat dosa, dia buat dosa. Dia buat dosa. Dosa apa? Dosa mencuaikan tanggungjawab dia. Ataupun orang kita kan dalam hidup dia, Allah bagi rezeki, bagi rezeki. Tapi dia guna rezeki tadi untuk karaoke. Dia guna rezeki tadi untuk beli tiket-tiket konsert. Dia guna rezeki tadi untuk apa dia? Beli nombor ekor dan seumpamanya. Dia buat maksiat. Dia telah mencuaikan tanggungjawab. Dalam hidup kita, setiap kali mana kita dapat rezeki, setiap kali mana kita ada masa, setiap kali mana kita ada langkah perjalanan hidup kita, kena perhati betul-betul. Jangan kita ni buat main-main je dalam hidup. Tak apa, nanti akan ulang lagi, nanti tak boleh demikian. Bila kita buat sesuatu, kena berfokus. Kan dalam hadis Rasulullah sebut, Allah suka dengan hamba ni, innallaha yuhibbu abdan idza amala amalahu an yutqinah. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah sebut Allah suka dengan hamba kalau dia buat sesuatu kerja penuh dengan ketekunan, penuh dengan fokus, berfokus. Maknanya dia buat kerja tu berfokus dalam hidup dia. Semua kita buat macam seorang ibu, dia ibu dalam rumah tangga. Dia kena fokus terhadap tanggungan dia, rumah tangga dia, kerja buat dia, kemudian dalam hidup dia, semua tu akan disoal depan Allah nanti. Akan dikira. Ibu-ibu yang duduk kat rumah kan, misal contohnya, dia tak kerja, suami dia kerja. Tapi dia duduk kat rumah tu, dia kena fokus. Dia urus rumah, kena bersih rumah, kena kemas rumah, kerana semua tu amalan dia akan dikira di akhirat nanti. Semua amalan yang kita buat dalam rumah kita ni akan dikira. Allah kira berapa kali kamu tidur, berapa kali kamu tengok cerita Hindustan, berapa kali kamu kat rumah kamu layan TikTok, misal contohnya. Berapa kali kat rumah tu, walaupun kita duduk kat rumah, walaupun seorang suami dia keluar kerja, semua yang dia kerja tadi Allah akan ambil kira. Benda yang dia buat, setiap langkah yang dia melangkah, dia pergi ke mana, dia buat apa, semuanya akan dikira di akhirat nanti. Allah akan kira balik. Lalu benda apa yang perlu kita buat? Fokus. Fokus terhadap setiap apa yang kita buat ni biar betul dengan syariat. Tu sifat orang mukminah, katanya tuan kita ni. Meneliti dan menyedari dengan sungguh-sungguhnya bagaimana keadaan dirinya setelah ia mencapai usia baligh dalam hidup dia. Yang pertama, waktu mana kita mula akil baligh, macam mana? Di usia akil baligh dalam hidup kita. Mula tersebut, Allah dah tanggungjawab dah. Kita buat apa saja, semua dicatat. Ada buku suratan amalan masing-masing. Dan bila cukup masa, suratan amalan ini naik. Harian pada setiap asar.
setiap asar. Mingguan pada setiap Jumaat. Bulanan pada setiap 13, 14 dan 15. Sebab tu kita disunat, puasa sunat. Tahunan nisfu Sya'ban. Jadi ada harian kita ni bila amalan kita diangkat? Asar, lepas pada waktu asar. Harian. Kemudian mingguan bila? Hari Jumaat. Hari Jumaat. Bulanan bila? Pada 13, 14 dan 15. Ini disebut dalam kitab lah. Bulanan. Tahunan bila? Tahunan bila nisfu Sya'ban. Bila nisfu Sya'ban, sekali suratan amalan kita untuk tahun tersebut diangkat menghadap di hadapan Allah, untuk tunggu saat pada hari kiamat nanti ditunjuk setiap amalan yang kita buat di atas dunia ini pada setahun sekali suratan amalan ditutup di sisi Allah. Sebab tu ayah-ayah kita, ibu-ibu kita ni bila waktu mana masuk nisfu Sya'ban, masing-masing membuat bacaan Yasin, buat amalan baca Al-Quran, kemudian doa panjang umur dan sebagainya. Semua tu kerana apa dia? Kerana suratan amalan tadi. Itu cara demikian. Kena bersungguh-sungguhlah dalam kerja yang kita lakukan. Kerana semua ni akan dipersoal di hadapan Allah. Ini kena ingat dalam hidup kita lah. Isteri, bila suami dia bagi duit, bagi untuk uruskan rumah tangga, dia kena urus rumah tangga dengan sebenar. Dia tak boleh cuai. Kalau dia cuai, dia buat kerja sia-sia dalam rumah tangga dia akan menyesal di akhirat nanti. Dia akan menyesal di akhirat nanti. Suami, bila dia keluar daripada rumah dia tahu tanggungjawab dia. Dia kena tunai tanggungjawab dia. Jangan pergi duduk melepak tepi di kedai-kedai kopi. Jangan sampai dia keluar je, dia ambil peluang. Untuk apa dia? Nak selamatkan diri dia daripada rumah tangga dia. Pergi mancing seorang-seorang. Mancing tepi sungai. Pergi lombong, dia seorang-seorang. Sampai isteri dia pergi cek, buat TikTok isteri dia. Oh, suami aku kat sini rupanya. Berjumpa dekat lombong dia. Berjumpa tepi sungai, mancing. Tanya, abang buat apa? Dia memandang, terkejut dia. Tak ada, saja je. Abang release tension dia. Abang dengan siapa? Dia tanya demikian. Jangan ambil kesempatan demikian. Maknanya, bila buat demikian, kamu cuai dan kamu akan menyesal di akhirat. Apa saja yang kita pegang dalam hidup kita, tanggungjawab kita kena pastikan sungguh-sungguh. Kena buat sungguh-sungguh. Yang disebut demikian. Bagaimana keadaan dirinya setelah mana dia usia akil balik, sayugia seluruh anggota tubuhnya diperhatikan sejak dewasa dan sampailah kita ni balik. Yang penting untuk diteliti ialah pendengarannya. Yang pertama, tolong pastikan dengar benda yang baik-baik. Telinga ni jangan benarkan untuk dengar kataan-kataan yang buruk-buruk, caci maki orang, kataan yang mengeraskan hati kita, lagu-lagu yang lara, dengar kataan-kataan yang tak baik, jangan. Ni pasti. Semua yang kamu dengar tu Allah akan tanya. Allah akan tanya balik. Kamu dengar apa sepanjang kamu hidup atas dunia? Dia jawab, saya dengar lagu Iblis. Senang kita. Saya dengar lagu apa dia? Saya dengar lagu Michael Jackson. Saya dengar orang, kan ada kan orang yang hidup dia dengan apa dia, dengan dekat telinga tu kan. Dia hanya dengan earphone dia. Sentiasa dia lekat di telinga dia. Semua yang didengar itu akan dipersoal di hadapan Allah. Yang dia dengar tersebut. Kalau dia dengar ceramah-ceramah, kuliah-kuliah ayat-ayat Quran dan sebagainya, lapanglah hidup dia di akhirat nanti. Tapi kalau yang dia dengar tu benda yang melekakan dan melagakan diri dia, habis dia di akhirat nanti menyesal je dalam hidup. Menyesal je. Sebab tu kita kena pastikan jangan masuk ke pendengaran-pendengaran yang tak baik. Hanya mesti masuk pendengaran yang baik-baik di sisi Allah SWT. Kemudian yang kedua, penglihatannya. Kena perhati betul-betul. Mata kita ni memandang apa dalam hidup kita ni? Pandang. Bila kita scroll dalam internet, kita tengok apa dalam internet? Kita tengok dalam YouTube, kita tengok apa dalam hidup kita? Semua yang kita pandang itu akan dipersoal di hadapan Allah.
Di akhirat nanti Allah tayangkan skrin besar. Tengok kamu tengok apa? Tengok kamu menjeling pada siapa? Kamu tengok kamu kenyit mata pada siapa? Kamu tengok semua tu Allah tayangkan. Semua orang memandang. Tak sangka betul ustaz ni. Rupa-rupanya jahat juga mata dia. Ni di akhirat nanti semua orang akan memandang. Rupa-rupanya dia ni macam ni, rupa-rupanya dia macam ni. Mata ni pun akan dipersoal di hadapan Allah. Allah akan tanya, kenapa kamu tengok yang tu? Kenapa lama sangat mata kamu memandang pada perempuan tu? Kenapa kamu biarkan memandang benda-benda yang tak baik tersebut? Kenapa mata kamu tajam je ke tandas itu? Misal contohnya. Kenapa semuanya kita akan disoal depan Allah? Penglihatan kita, benda yang kita lihat dalam hidup. Kenapa kamu susah sangat nak pandang isteri kamu, anak-anak kamu? Kenapa yang kamu susah sangat dalam hidup kamu nak memandang ayat suci Al-Quran kan? Tiap-tiap hari memandang Instagram, Facebook, TikTok. Tiga kitab besar dia panggil dalam hidup. Menjadikan tiap-tiap hari yang tu je. Kamu sentiasa update yang tu. Mata kamu mandang je benda-benda yang demikian. Jenuh kita nak menjawab satu-satu. Penglihatan. Kemudian lidah, lisan. Lidah ni, mana banyak kamu zikir ke, kamu banyak untuk kamunya mengkufuri nikmat Allah. Lidah kamu, mana banyak kamu mengumpat, mana banyak kamu cakap benda yang tak baik, mana semua ni kena perhati. Nak bercakap, biar zikir. Ni sifat orang mukmin. Orang mukmin ni cakapnya cakap zikir, diamnya diam fikir. Itu sifat orang mukmin yang kena ada pada diri kita. Bila bercakap je, keluar je daripada mulut kita, mesti nasihat-nasihat, mesti teguran-teguran, mesti ingatan-ingatan yang menjadikan diri kita ni bermanfaat di akhirat nanti. Bangun di akhirat nanti, seronoklah. Tapi kalau mulut kita ni mopet, mulut bercakap benda entah apa-apa dalam hidup. Lidah kita ni, di akhirat nanti Allah pasang balik. Kamu dengar yang kamu cakap benda yang sia-sia. Dengar balik bodohnya aku. Habiskan masa aku dengan cakap. Tak sedar pukul 2 pagi. Tak sedar 3 pagi. Borak. Entah apa-apa. Habis satu tajuk yang dia bercakap. Sampai sedar-sedar pada diri dia. Dalam keadaan dia penuh dengan kekurangan yang berlaku daripada lidah dia. Berarti betul-betul para hadirin sekalian. Jangan main-main pada diri kita. Ataupun pembicaraannya. Kemudian akan cuba perhatikan pada perbicaraan, termasuk jari-jari kita. Jari ini kena tanya ni di akhirat nanti. Kamu type apa dia? Kamu tulis apa dia? Kamu komen kat mana? Caci maki kamu bagaimana? Kebetulan tulisan kita ni, typean kita ni, yang kita tulis ni, komen kita dan sebagainya, lekat dekat wall orang tu. Tak terpadam, misal contoh. Selagi mana komen itu tak terpadam, komen buruk itu tak terpadam, selagi itulah dia dapat dosa. Tiap-tiap hari dia dapat dosa. Kebetulan dia mati masuk dalam kubur. Dah masuk dalam kubur dah. Tapi komen ni tak terpadam dekat wall orang. Kan ramai kan orang kita kan, dia suka bila dia tengok dalam Facebook dan sebagainya, dia nak komen je. Ada je dia nak kata, dia nak sebut dan sebagainya. Komen anak orang muka tak mancung sangat rupa-rupanya. Dia komen pasal rupa orang begini, rupa orang tu begitu dan sebagainya. Akhirnya terasa hati ibu tersebut dan sebagainya dalam hidup ni kan. Dia pun komen. Kita pun komen. Kata macam-macam gaya. Kita yang komen. Biarkan dia. Kemudian tiap-tiap hari tu dosa. Dia mati. Tuan yang komen ni mati. Yang komen ni mati. Tapi yang tu kekal dekat wall orang tersebut. Kekallah dosa itu sampailah komen itu terpadam. Jangan main-main. Jangan ingat biasa-biasa. Benda tu luar biasa sangat. Dosa itu dosa yang dia panggil dosa jariah. Dosa yang berpanjangan. Bukannya amal jariah je, dosa jariah. Dosa yang jariah ni maknanya dosa yang berpanjangan. Panjang. Dosa tersebut dengan tulisan. Dunia kita ni, dunia
Yang mulut tak bercakap dah, tapi jari pula lebih kasar daripada mulut. Jari pula bercakap sekarang ni. Dengan jari-jari yang bercakap itu akan dipersoal depan Allah. Kena jaga-jaga betul-betul. Kalian nak tulis status ke, nak komen orang ke, nak apa ke, tolonglah berhati-hati. Tolonglah berhati-hati. Komenlah dengan komen yang menegur, yang baik, kalimah yang bahasa yang baik. Jangan guna bahasa-bahasa yang diguna anak muda sekarang ni kan. Guna apa dia? Poyo dia panggil. Bahasa poyo, konon-kononnya. Kemudian dia ejek orang-orang soleh, dia buat macam-macam gaya. Jangan terlibat. Kalian terlibat dengan kalimah demikian, kalian akan menyesal berpanjangan nanti. Allahu Akbar. Bila lah nak tertutup akaun Facebook dia? Bila dah nak tertutup yang disebut dengan komen-komen dia? Bila dah nak habis yang disebut dengan apa yang dalam TikTok dia tersebut? Selagi mana adanya benda demikian, selagi itulah dosa. Kalau kita tengok orang yang masuk dalam kubur tu, boleh tengok dosa-dosa Facebooker, TikToker, Twitter, dan juga yang disebut Instagramer ni, kita akan dapati dosa mereka ni terlampau banyak, kecuali mereka menjaga amal soleh mereka daripada jari-jari mereka. Ini pesan pada semua. Jangan main-main dalam dunia kita sekarang. Cuba perhatikan perutnya. Dosa perut. Masuk dalam perut ni berapa ekor lembu dah masuk dalam perut kita ni. Berapa tan ikan dah yang masuk dalam perut kita ni. Kalau kira-kira dah, sejak daripada kita hidup, berapa tan ikan dah masuk dalam perut kita ni. Kalau nak kira, berapa puluh ribu rak telur ayam yang masuk dalam perut kita ni. Kalau nak kira-kira, semua tu sumber daripada mana? Bayangkan ada seorang ulama yang diceritakan, ada yang sebut Imam Syafi'i, ada yang sebut imam di antara wali-wali Allah yang lain. Dia sebut satu hari dia mengapal tak ingat. Dia mengadu pada ibu dia. Ibu dia kata, saya mengapal tak ingat. Saya mengadu pada guru saya terlebih dahulu. Guru saya suruh tanya ibu, dosa apa yang ibu buat? Ibu makan apa waktu mana saya mengandungkan saya dahulu? Sampai jadi begini, ibu dia diam. Lama ibu dia sebut, boleh jadi sekali ibu makan telur ayam, telur itik dia sebut. Telur itik tu, ibu lepas itik tu pergi sudu ke rumah jiran sebelah. Kemudian dapat telur dia. Telur itik tu itik kita, tapi telur tersebut ibu ambil, ibu makan. Ibu waktu tu sedang mengandung kamu. Boleh jadi kerana kesilapan itulah yang menyebabkan kamu payah dalam hafalan ini. Allahu Akbar. Ibu dia tersebut begitu. Istighfar panjang dia. Allah, ya Allah, tolong ampunkan dosa. Tolonglah maafkan kesilapan itu. Bukan sengaja pun. Itik bukannya ada akal pun. Pergi ke rumah jiran sebelah, sudu kepada air-air yang keluar mengalir tersebut. Yang tu je kerana silapan yang tu. Kemudian telur tersebut diberi makan pada ibu yang sedang mengandung. Ibu yang mengandung tersebut dapat zuriat. Zuriat ni lah yang menyebabkan payah nak menghafal, susah nak ingat ada Allah. Kesan dipanggil demikian. Allahu Akbar. Kita ni berapa jaya dah kita tak makan. Nak sebut je berapa pasar raya Jaya, berapa pasar raya Maiden dah kita tak makan. Nak makanan entah apa-apa daripada mana yang masuk dalam badan kita. Yang tu yang menyebabkan perut kita ni gelap. Orang panggil gelap perut, gelap hati. Punca apa? Makanan yang masuk dalam badan ini sendiri. Cuba perhatikan tangannya. Ni tuan kita ni senarai satu-satu. Benda yang kamu kena perhati betul-betul dalam hidup kamu. Perhatikan tangan kamu. Tangan kamu tu, buat apa dia? Ambil apa dia? Sign apa dia? Transfer apa dia? Kemudian masukkan bagaimana? Apa yang kita buat? Cuba perhati betul-betul pada jari-jari kita. Kakinya dan kemaluannya. Cuba perhati betul-betul. Kemaluan yang digunakan ke mana? Untuk apa? Dalam hidup kita. Kerana semua itu akan dipertonton. Dia akan tunjuk di hadapan Allah nanti. Benda apa yang kita lakukan. Pendek kata, seluruh anggota tubuhnya
yang mudah terkena musibah kemaksiatan, seluruhnya itu hendaknya diteliti dengan keseluruhan hatinya. Hati kita ni pandang betul-betul. Aku ni buat dosa apa dalam hidup aku ni? Aku lakukan apa dia dalam hidup aku ni? Sebegitu sekali pada kita ni keras hati kita. Tu semayang kita, puasa kita, segala amal ibadah kita ni sukar untuk diterima di sisi Allah. Kerana kita tak perhati dalam sudut apa yang sedang kita buat dalam pada diri kita ni. Setiap saatnya, perhati setiap saat pada diri kita. Dan dalam jiwanya, baiklah dipisah-pisahkan bagaimana catatan kemaksiatannya itu. Sehingga dapat diketahui sendiri mana kemaksiatan yang termasuk dosa kecil dan mana kemaksiatan yang masuk dosa besar. Kemudian selanjutnya setelah diadakan penelitian dengan secermat-cermatnya, kemudian perlu diperhatikan mana yang berkaitan langsung dengan Allah Ta'ala dan mana yang ada kaitan dengan sesama manusia. Berarti mana dosa besar, mana dosa kecil, mana dosa kita dengan Allah, mana dosa kita dengan manusia. Perhati betul-betul dalam hidup. Manakala ada hubungan langsung antara dirinya dengan Allah Ta'ala, maka caranya tentulah agak lebih mudah daripada yang ada kaitan dengan sesama manusia. Kalau dosa tu dengan Allah, jauh lebih mudahlah dibandingkan dosa dengan manusia. InsyaAllah kita sambung akan datang nantilah terhadap membicarakan tentang tajuk taubat ini, kesempurnaan taubat ini pada minggu yang akan datang nanti insyaAllah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.